tahap kesihatan kita sebagai manusia semakin hari semakin menurun. Tidak ada orang tahap kesihatannya tiap hari makin naik dak. Dia kena tipu je. Allah janji dalam Quran, "Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala ya'qilun." Siapa yang aku panjangkan umurnya, aku akan kurangkan kejadian dia. Ni surah Yasin ayat 68. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang berusaha Encik Khairul Anwar bin Bacok, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Seterusnya saudara saya Tuan Rosdi bin Abdul Rahim, Vice President State Consumer Director Pahang Bank Islam Malaysia Berhad. Seterusnya saudara saya Cik Amiruddin bin Muhammad Arifin, Branch Manager Kuantan Bank Islam Malaysia Berhad. Seterusnya seluruh warga AMSAS dan juga kadet-kadet pelatih Maritim Malaysia sekalian, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, khususnya para peserta wacana IMS ataupun Integrity Maritime Special Talk. Saudara-saudari sekalian, tahap kesihatan kita sebagai manusia semakin hari semakin menurun. Tidak ada orang tahap kesihatannya tiap hari makin naik dak. Dia kena tipu je. Allah janji dalam Quran, "Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala ya'qilun." Siapa yang aku panjangkan umurnya, aku akan kurangkan kejadian dia. Ni surah Yasin ayat 68. Makin kita melengkap umur, Allah akan cabut satu persatu kekuatan kita. Baik itu orang dah kalau umur 40 ke atas, kalau jadi pelatih macam tuan-tuan saudara-saudara ni, melinggai lah. Melinggai. Badan bukannya kuat pula. Oh, umur je tua. Badan tak kuat. Go out, macam-macam benda. Ada tapi tak ramai. Rare. Illa qalila. Sebab itu bukan senang memiliki kesihatan yang konsisten sampai penghujung hayat. Bukan senang. Apatah lagi penyakit pula semakin menjadi-jadi. Kita boleh buat kiraan berapa orang batuk dalam dewan ni, start saya ceramah sampai habis. Dia menjadi-jadi. Dia semakin hari semakin banyak penyakit berlaku. Penyakit yang paling dikhawatiri oleh orang Malaysia selain daripada COVID adalah sakit coronary jantung, ataupun juga dikenali sebagai penyakit jantung ischemic heart disease. Di negara kita, orang mati sakit jantung 50 kematian setiap hari. Ada 18,267 kematian orang sakit jantung setahun. Terdiri daripada 12,510 orang laki-laki, 5,757 orang perempuan. 11,350 orangnya adalah Melayu, 4,243 orang Cina, 2,240 India dan 434 bangsa-bangsa lain. Dan yang menakutkan juga adalah kebanyakan yang meninggal ini bukanlah orang yang memang hidupnya makan cheese leleh tiap-tiap minggu. Tidak. Ini orang yang aktif dengan competitive sport meninggal dunia.
atlet sukan yang secara profesionalnya kerja mereka bersukan pun meninggal dunia. Dalam rekod pemain bola sepak seluruh dunia sejak tahun 1889, 129 orang pemain bola sepak seluruh dunia meninggal masa perlawanan. Bukan masa tengah mengetih, tak. Tengah bermain. Dan untuk kita dilayakkan turun sebagai 11 pasukan yang kesebelasan utama memerlukan kepada penilaian tahap kecergasan. Tapi if you got to go, you have to go. Kalau nak mati, kena mati juga. Walaupun kita telah menjalani cara hidup yang sangat sihat. Sebab itu, jantung tak ada orang boleh cakap. Maka itulah yang dicadangkan supaya rakyat Malaysia ini dia ada satu kemahiran yang saya kira dah sampai tahap wajib dah ada kemahiran ini. Iaitu CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Maknanya pandai kalau orang tu nak meninggal dah, pandailah awak tekan-tekan dada. Tapi tekan tu dia ada teknik. Salah tekan patah pula dada orang, nanti meninggal. Nak kena ada teknik. Dan juga ada kepandaian menggunakan alat-alat AED, Automated External Defibrillator. Payah nak cari AED ni. Saya masuk bangunan ni tak jumpa lagi AED. AED ni kalau di negara-negara besar, negara maju, setiap tempat ada AED. Kita ada AED tapi di airport banyak. Di parlimen pun saya ingat tak ada. Pada ahli parlimen paling mudah sakit jantung mati. Dia benda tu defibrillator. Dia cas sekejap, bzzz, pong pada dada, bolehlah menyawa sekejap. Macam handphone tu dapatlah 1 bar 2 bar begitulah. Sementara nak ke IJN. Elok kalau dapat dibelikan. Tak tahu kita ni mati macam mana gaya. Sebab itu sakit jantung ini penyakit yang dah tak boleh nak kata apa. Orang muda pun kena jantung, orang tua pun kena jantung, siapa-siapa pun boleh kena penyakit jantung ini. Cuma kepada saudara-saudara, saudari-saudari orang muda-muda, berehatlah apabila perlu berehat. Sebab orang yang tidak meletakkan dirinya pada waktu rehat yang sepatutnya, dia telah melawan sunnatullah. Orang yang melawan sunnatullah, badannya akan jadi bengong. Apa sebab? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah. Dan terangkanlah kepada aku. Kalau Allah tanya, kalau aku jadikan siang terus-menerus sampai kiamat, apa jadi pada kamu? Maka aku buat malam. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail. Maka aku buatkan malam. Apa tujuan? Kata Allah Ta'ala, taskununa fih, supaya kamu berehat. Kata Allah Ta'ala, berehatlah kamu di waktu malam. Bila tak rehat, body clock kita akan jadi bengong. Kerana waja'alna naumakum subata, aku jadikan rehatmu, tidurmu itu sebagai waktu rehatmu. Surah An-Naba ayat 9. Jadi berehat. Cuma kita yang menjaga kedaulatan tanah air sudah pasti banyak pengorbanan yang perlu dilakukan. Moga Allah pelihara kita lah. Orang jaga, kita tidur. Orang tidur, kita berjaga. Jadi itu pengorbanan. Jadi ini yang pertama. Penyakit ada di mana-mana. Tak campur lagi dengan masalah denggi, leptospirosis, kencing tikus ataupun taun. Laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kes jangkitan kencing tikus mencecah 3,655 kes dengan lebih 48 kematian dicatatkan. Kalaulah Ketua Pengarah Kesihatan bagi taklimat tentang denggi, sama saja macam taklimat dia berkenaan COVID-19. Sama saja. Kematian itu luar biasa. Demam, kemudian dia ada severe pain pada joint, pada badan dia rasa lengur, semua simptom-simptom dapat denggi. Begitu juga penyakit-penyakit seperti kencing tikus dan sebagainya lagi. Dan yang paling akan kita kenang sudah pastilah COVID-19. Dan COVID ataupun pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang sangat besar kepada kita dan menggegarkan seluruh dunia. Bukan sekadar dari segi kesihatan, bahkan keselamatan, ekonomi, sosial, kerohanian, pendidikan dan bagai-bagai lagi. Alhamdulillah lah saya dapat hadir pada petang ini menyampaikan syarahan di AMSAS ini. Sebab kali terakhir datang dulu SOP-nya begitu ketat sekali. Nasib baik saya tak kena swab test yang masa tu sebelum menyampaikan syarahan. Ketat betul masa itu.
Dan COVID-19 ini yang menariknya adalah dia tidak membunuh kita sangat, tapi dia membunuh mental kita. COVID-19 ini memberi kesan psikologi yang sangat banyak. Pertama sekali kesan psikologi sebab terlalu kerap kena buat saringan. Saudara-saudari paling banyak di sini berapa kali jolok hidung? Imam saya 71 kali. 71 kali. Saya berjaya tepih. Kalau tak pun, tapi ni sedang ni pun puluh-puluh juga. Bila dah lama tak jolok ni ketagih juga. Ingat balik, sedap juga jolok. Dia jolok hidung ni masa masuk, dia putar tu sedap. Dia U-turn balik, itu rasa nak terajang rasa. Itu sakit sikit. Sebab ada jenis misi ni macam cari sangat. Awak ni cari harta karun. Sungguh sangat dia punya tu. Sikit-sikit dah lah swabnya. Saya ingat saudara-saudari pun kerap lah kena swab test ni. Macam kami masjid, sebab tempat public, tuan-tuan ni, amsah ni public tak boleh masuk. Kita orang public keluar masuk. Masa tu pakai MySejahtera. Jadi bila ada orang yang kena COVID, dia report, kemudian dia akan detect dalam MySejahtera dia punya history perjalanan dia. Bila salah satu daripada location yang dia singgah adalah masjid negeri, automatik kami terpalit sekali. Masa itulah begitu strict sekali. Guna sistem apa nama dia panggil CC1, CC2. Masa tu kita begitu penat sekali. Banyak buat saringan. Saya sendiri selaku penceramah kecil-kecilan, kalau nak muncul di televisyen, semua jolok hidung. Lepas tu tuan-tuan tengok ke belakang ni penceramah TV, rompong lubang hidung semua. Jolok je kerja. Nasib baiklah orang ni cerdik buat alat main ludah-ludah tu. Tahanlah sikit. Tengok alat yang satu line, dua line tu adalah okey sikit. Tapi sekarang dah tak ada lah. Tak ada sangat lah. Begitu juga kesan psikologi bila kita positif COVID-19. Saya Alhamdulillah tidak pernah kena COVID-19. Tapi kita punya staf, Imam Bilal ramai yang kena. Ada yang kena tahan sampai ke PKRC. COVID-19 ni okeylah, dia duduk di PKRC di Wisma Belia. Tak ada apa aktiviti. Main game, main Facebook begitu. Ya, tak adalah beria sangat. Tapi masalah stresnya adalah post-stress traumatic disorder ataupun PSTD. Iaitu trauma terhadap pandangan serong orang ramai. Saudara-saudari di sini, saya percaya ada yang alumni COVID. Ada alumni COVID. Mantan alumni. Orang tak tahu, dia buat biasa. Cuba tuan-tuan beritahu, betul lah, aku pun COVID dulu. Terus orang jauh dengan kita. Orang ada sikit kegelian terhadap orang yang pernah kena COVID. Itu PSTD nyata. Orang akan jaga jarak, terus pakai mask bila borak dengan kita. Padahal kita dah sihat walafiat lah. Ini masalah. Sekarang ni pula batuk muncul kembali. Kalau tuan-tuan naik Grab ke naik apa setengah driver Grab, kita duduk belakang pakai mask lah, batuk sikit. Buka tingkap dia. Spray pula depan. Kecil hati betul kadang-kadang. Tapi dia kita akan jadi ini tekanan psikologi. Kesan psikologi barisan hadapan, sini-sini kita yang bertugas di perairan dan bagai-bagai lagi. Kesan psikologi kena PDPR, tak daya betul. Semua mak-mak zaman PKP semua jadi singa belaka. Anak bangun pukul 10, kelas online dah start. Satu kerja nak on kan untuk dia, bergaduh siang malam. Lepas tu suruh anak lukis gambar singa, dia lukis gambar mak. Ni singa dia kata. Kesannya daripada semua benda ini, saudara-saudari sekalian, bila ramai pening, akan muncullah satu masalah. Yang ini dipanggil sebagai anxiety disorder. Anxiety disorder ni, kebimbangan yang tidak berkesudahan. Kita semua berada pada satu keadaan bimbang yang tak berkesudahan. Kajian daripada Kementerian Kesihatan, 1:6 rakyat Malaysia, sama ada dia sedar ataupun tidak, dia ada gangguan mental. Dan gangguan mental yang paling banyak sekali di Malaysia adalah MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar. Bayangkanlah ya, kalau penjawat awam, temuluga SPA, yang datang semua bawa fail CGPA bagus, CJ curriculum khusus BTN, macam-macam. Tapi mana kita tahu dia gila? Dah kerja baru tahu. Nampak smart, time training semua okey. Rupanya gila.
Duduk seorang 15 hari bulan Islam, dia dah start pening. Duduk bawah pokok nyanyi lagu Jamal. Malam rupa tak makan ubat. Banyak lagi saya nak terangkan. Jadi saudara-saudari semua, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di dalam program wacana IMS Integrity Maritime Special Talk. Kita membawakan tajuk pada petang ini, hidup berkat, sehat kudrat. Hadirin hadirat sekalian, saya bawakan pada perbincangan awal kita ini, kesihatan benda bukan milik kita. Semakin meningkat umur, kesihatan semakin merosot. Tak dicampur lagi dengan persekitaran kita yang sentiasa mengancam kepada kesihatan kita. Tapi kalau sekadar kesihatan fizikal, tak ada masalah. Yang paling kita takut sekarang ni adalah bila dia telah merebak kepada kesihatan mental. Tak campur lagi, selain pada MDD, ada 1.2% daripada penduduk dewasa di negara kita mendeриtai sakit bipolar disorder ataupun BD. Orang BD ni susah. Biasa orang kerja kerajaan ramai bipolar disorder, iaitu mereka memiliki mood atau perubahan mood yang sangat drastik. Dia boleh gembira, dia boleh marah, dia boleh maki orang, lepas tu dia gembira semula. Tu gila namanya tu. Dia tak stabil emosi dia. Sebab banyak main handphone agaknya kita ni. Buka WhatsApp group yang gila-gila, kita happy. Buka WhatsApp group yang kerja, nyumpah je haram jadah. Betul lah, banyak betul lah benda kena buat. Buka grup adik-beradik, suka balik. Itu lama-lama gila. Lama-lama gila kita. Dan yang kita takut, sampai satu peringkat esok, masyarakat kita terlibat dengan bunuh diri. Dan ini satu benda yang real. Hadirin hadirat sekalian, isu bunuh diri ataupun suicide ini adalah isu kesihatan mental yang sangat kritikal di serata dunia. Tak kira agama, tak kira budaya. Islam tak Islam, kuat iman tak kuat iman, mereka bunuh diri suka-suka hati. Walaupun mereka tu terdiri daripada orang terpelajar, orang cerdik. Orang Jepun misalnya, 56% rakyat Jepun educated, ada degree. Cerdik lah orang Jepun, 56%. Separuh rakyatnya ada degree, cerdik. Tapi dia mempunyai tahap bunuh diri yang tertinggi di dunia. 70 kes sehari, setahun ada 25,500 kes. Bayangkanlah. Dia dah sama dah macam negara-negara belah yang negara tak maju ini. Dia nak champion Lesotho belah Selatan Afrika. 72.4 kes bunuh diri per 100,000 penduduk. Mana dia bunuh diri ni mainan, macam dia nampak orang je bunuh diri. Bunuh diri mainan. Belgium 18.3 kes bunuh diri per 100,000 penduduk. Sweden 14.7 kes bunuh diri per 100,000 penduduk. Kes bunuh diri ni dah, dia tidak kira negara maju tak negara maju. Hatta di Mekah pun orang bunuh diri. Berlaku pensyarah di Universiti Ummul Qura bunuh diri, gantung leher dia pada kipas guna serban merah putih itu. Bunuh diri. Negara Arab bunuh diri, orang Malaysia pun bunuh diri. Orang Malaysia yang kuat agama ke, jangan kita ingat kalau bunuh diri mesti non muslim. Tak, muslim pun bunuh diri juga. Berapa banyak kes Kuantan bunuh diri. Datang balik anak tengok ayah tergantung di atas. Rupa bunuh diri, lidah dia terjelir panjang tuan-tuan, takut tengok. Gamuk sakit ke apa, Allahu a'lam. Bunuh diri agak tinggi. Kalau data di negara kita, kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan menunjukkan prevalent idea bunuh diri, bukan bunuh diri, prevalent untuk idea bunuh diri dalam masyarakat dewasa Malaysia 1.7%. Dalam ramai-ramai ni ada tuan-tuan yang nak bunuh diri. Terdetik hati dia, aku rasa nak bunuh diri, aku tak tahan lah duduk sini. Bila lah nak habis, aku tak tahan lah ni. Yang tak tahan dengar ceramah ada, bila lah nak habis, aku rasa nak bunuh diri. Itu dipanggil prevalent idea bunuh diri 1.7%. Orang waras mana fikir nak bunuh diri. Bunuh diri ni dia bukan boleh undo macam komputer. Undo balik Ctrl Z. Tak boleh. Awak mati-mati lah. Kalau kerat jari hidup lagi. Tapi kalau bunuh diri, dia ingat boleh undo ke. Saja gua. Hidup balik. Tak. Kalau awak mati. Prevalent rancangan bunuh diri 0.9%.
Mana dia dah buat perancangan nak mati macam mana, gini-gini. Prevalent cubaan bunuh diri 0.5%. Dan aksi bunuh diri sebanyak 6.5 per 100,000 populasi daripada jantina laki-laki dan perempuan. Artinya tahap kemenjadian kita dalam nak bunuh diri ni agak tinggi. Ada satu pertubuhan dia panggil National Suicide Registry Malaysia, NSRM. Dia laporkan, ni data dia, kita tak pasti dia dapat daripada mana. Kadar bunuh diri adalah 1/3 bagi setiap 100,000 penduduk dengan jumlah kes 1,100 kes dalam masa 2 tahun. Jadi agak tinggi. Maka hadirin hadirat sekalian, melihat isu-isu kesihatan ni secara global, kita kena insaf bahawa dari segi kesihatan kita ini, fizikal dan juga mental, kita kena berdoa kepada Allah lah supaya bagi pada kita. Kita kena berdoa. Jangan overconfident. Sebagai sing, mendiang, hari-hari kayuh basikal. Mati ke sakit jantung. Tak boleh cakap. Tak boleh nak kata apa. Sebab itu, bagi kita nak dapatkan sesuai dengan tajuk kita, sihat kudrat ini, salah satu cara yang boleh kita kongsikan petang ini, hidup kita kena berkat. Itu yang mustahak. Hidup berkat, sihatlah kudrat. Soalnya bagaimana nak berkat? Nombor satu, kena faham apa makna berkat. Berkat ini bahasa Arab. Dia melayukan jadi berkat. Dia asal daripada barakah. Barakah ini dalam Quran banyak. Allah Ta'ala guna perkataan barakah, tabarakah, barakat, mubarak dan lain-lain. Contoh kisah malam diturunkan Al-Quran disebut Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkatan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil a blessed night. Blessed. Mana orang yang ada berkat ni hidupnya ada blessed. Dia direstui oleh Tuhan. Al-Quran itu sendiri dalam Quran disebutkan sebagai Kitabul Mubarak, a blessed book. Kaabah, Palestin, Masjid Al-Aqsa, itu semua disebut mubarak ataupun barakna haulaha. Kawasan-kawasan yang ada blessed. Baik itu kita hidup ni nak kita cari berkat. Berkat. Baik itu kalau kita pergi keluri kahwin rumah orang, sunat hukumnya mendoakan kepada pengantin berkat. Berkat. Bukan bagi hadiah tak senonoh kepada pengantin, bayar sampai semua orang maki hamun semua. Tak. Doakan dia berkat. Bagaimana doakan dia berkat? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan berkat. Sebab ramai orang sekarang ni dia ada rumah tangga, tapi Masya Allah, nikah sekali buat, orang dululah kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Tapi orang sekarang, pagi menikah, petang berpisah. Pagi nikah, petang bertingkah. Pagi menikah, petang minta pasah. Pagi menikah, petang menyalah. Pagi menikah, petang menyanggah. Pagi menikah, petang lurut cincin. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dengar-dengar dah bercerai. Masa kita pergi wedding dia, berkompang-kompang majlisnya. Tapi dengar cerita, lately dah berlempang-lempang. Ni apa hal? Berkat hilang. Berkat. Sama juga ada orang banyak harta. Wah, luar biasa lah, hartanya banyak betul. Siap upload dalam TikTok, Instagram story, tunjuk dia makan makanan berpuluh ribu, macam-macam lah. Tapi keberkatan tidak ada, huru-hara kehidupan. Rumah besar bertingkat-tingkat, duit tebal berlipat-lipat, kereta bersusun berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi rumah tangga tiap-tiap hari kiamat. Why? Berkat tak ada. Berkat tak ada. Ada orang kereta banyak, 17 butir, kereta 17 biji, parking keliling rumah penuh. Tapi dia seminggu 3 kali pergi hospital naik ambulans.
Baik beli ambulans. Letak keliling rumah, tak ada nak nyusah kau orang ambil dia. Artinya berkat ni kebaikan yang terus menerus dan Allah campur tangan dalam hidup kita. Itu berkat. Contohnya umur kita, umur 40. Orang lain 40, kita pun 40. Tapi Allah campur tangan hidup kita, umur ada berkat, beri kesihatan, beri kebahagiaan, beri ketenangan. Ini tak boleh jual beli. Ada satu kisah seorang ayah, dia bawa anak dia berjalan. Wahai anakku, ayah nak bawa awak masuk kampung tengok orang miskin. Sebab dia ni hidup senang, dia nak tunjukkan anak dia, awak kena bersyukur abah bagi awak macam-macam. Nak makan bagi, nak itu bagi. Kita pergi kampung tengok orang miskin supaya awak bersyukur. Berilah ayah. Ayah dia bawa. Masuk kampung, dia pun tengok orang kampung duduk rumah kayu, gini. Lepas tu ayah dia kata, faham dah? Faham dah ayah. Apa yang awak faham? Apa yang saya nampak ayah? Kebahagiaan, dia kata. Orang-orang kampung tu walaupun miskin, rumah mereka tidak perlu lampu-lampu bergemintang macam kita. Ada downlight, spotlight macam-macam. Dia orang cukup keluar rumah menengok bintang-bintang dan bulan di langit. Saya tengok ayah orang-orang kampung ni, mereka tak perlu buat pagar tinggi di sekeliling rumah mereka ataupun pakai gate, ada gated guarded punya kawasan perumahan, sebab yang akan melindungi mereka adalah sahabat-sahabat sekampung, tolong-menolong sama mereka. Dia sekolahkan pula ayah dia. Jadi ayah yang sebenarnya siapa miskin? Kita ataupun mereka? Kita yang miskin. Duit kita banyak tapi hidup dalam ketakutan. Bodyguard terpaksa pasang 4, tak campur sniper lagi. Gila, berjalan dia sniper. Apa erti hidup? Biar suruh kita, duit tak banyak, habis suka-suka hati, keluar tak ada nak takut, tak ada nak suruh survey dulu. Clear dah kedai makan tu. Bila masuk, bila aku boleh sampai? Nak pergi makan je pun. Suruh Ricky dulu. Takut ada musuh, benda nak scan kau ada bom, nyusah. Kita biarlah macam kita ni. Sekarang ni ramai usahawan sibuk nak jadi jutawan. Loh lah, tak ada hal. Tapi bersedialah untuk hidup tidak sebebas dulu lagi. Dia berkat ni lagi sedap. Berkat ni benda yang sikit terasa banyak. Itu syok. Orang yang tak berkat, banyak tak cukup. Macam orang grade 17, kalau berkat, dia rasa dia grade 71. Itu berkat. Tapi kalau tak berkat, terus 3, rasa grade 48. Kalau tak berkat, itu dia mencari-cari bawah meja, tepi meja, bawah laci. Sebab dia rasa tak cukup. Tapi kalau barakah, sikit, rasa macam kita lah zaman duduk dengan keluarga. Mak ayah tidaklah senang, adik-beradik ramai, makan punya cukup. Ayam tu bukanlah seekor pun, setengah ekor je. Adik-beradik 12. Tapi cukup. Dan suka je. Berebut. Adik ni nak ni, dalam bertarik-tarik, kenyang, gemuk-gemuk je anak orang tu. Sehat-sehat. Sebab barakah. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, dalam konteks kita yang bekerja, bekerjalah bersungguh-sungguh. Sebab dengan kita bekerja bersungguh-sungguh, kita dapat berkat. Kerja sambil lewa, gaji tak berkat. Sebab itulah dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni ada satu tabiat, dia tak suka cium tangan orang. Nabi tak cium tangan orang. Mak bapak pun Nabi tak sempat cium sebab Nabi anak yatim piatu. Tapi orang pun Nabi tak cium tangan. Kecuali 3 orang. Sampai orang heran kenapa Nabi cium tangan 3 orang. Pertama Nabi cium tangan adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Nabi salam dengan dia, Nabi rasa tapak tangan dia kerah. Dia orang jenis kuat mencangkul, pecah tangan. Nabi pusing tengok tangan dia hitam, gelap, terbakar di matahari. Berbelang, muka warna lain, tangan warna lain. Sampai Nabi pun tanya, "Ma hadzal ladzi tasabat yadaka?" Ngapa tangan kau pecah-pecah begini? Kata dia, "Adribu bil marwil mishata fa unfiquhu ala iyali." Saya banyak buat job ya Rasulullah. Siang saya kerja lain, petang saya buat lain lagi, malam saya kerja lagi. Hujung minggu, weekend saya buat part time lagi, potong rumput, apa yang patutlah saya buat kerja. Saya nak bagi keluarga saya selesa, ada makanan, ada apa anak-anak suka. Nabi ambil tangan Sa'ad, Nabi cium. Kata Nabi, "Hadhi yadun la tamassuhan naru abada." Ini tangan takkan disentuh oleh api neraka.
Nabi sangat respect orang kuat kerja. Tanda orang kuat kerja, tapak tangan lah. Sebab zaman itu kerja kampung. Macam kita sekarang, tak ada dah orang lelaki tangan kasar-kasar. Saya ingat pelatih-pelatih pun tangan macam perempuan. Kamu tapak tangan. Muka je gelap, balik pun kering belaka tu. Pek yang lah beli, takut dengan hitam. La ilaha illallah. Lantak lah warna apa. Bubuh belaka nak bagi lembut. Tak. Nabi, dia respect orang tangan keras-keras. Ini tanda orang bekerja. Kita pun kalau dulu-dulu lah orang tua, kalau nak pilih menantu, dia bersalam dengan bakal menantu dia. Dia tahu ini orang boleh jadi menantu. Dia rasa tangan lembut, jenis-jenis geng K-pop je. Tak ada lah ni tak ada lah. Jekau dia anak aku je esok ni. Menangis bawah katil jekau anak aku, garang ke jangan main-main. Tapi kalau besar, wah ini orang bekerja. Tangan tu keras, jadi menantu. Jadi orang dulu-dulu nak tipu bakal pok mentua, apa caranya? Sebelum pergi berjumpa, genggam dulu nasi segenggam. Genggam dalam kereta. Sampai rumah tu, buangkan nasi tu, jangan bersihkan semua. Sebab akan ada kesan kerak nasi pada tangan. Bila bersalam, wow, ada masalah. Rupa kerak nasi je. Rasa boleh nasi goreng. Nasi goreng mereka. Dululah orang, sebab mentaliti orang tangan keras, orang kuat kerja. Dulu. Sekarang ni kita dah banyak kerja clerical, dah tak kasar dah tangan. Sama juga orang kedua yang Nabi cium tangannya adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kes yang sama juga, Nabi salam dengan dia, Nabi rasa tangan dia kasar. Nabi tanya kenapa, dia pun cerita dia kerja buat job 2-3 gede-gede. Nabi cium tangan, la tamassuhuman naru abada. Ini dua-dua tangan takkan dicium api neraka. Oh, Nabi respect betul. Ada satu orang lagi yang Nabi cium tangannya adalah anaknya Siti Fatimah. Nah, Nabi terbalik, biasa ayah, anak cium tangan ayah. Nabi tak, dia cium tangan anak dia. Apa sebab? Fatimah ini terkenal, mungkin saudara-saudari pernah dengar ceramah dan syarahan. Dia, suaminya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni komando perang. Mana duduk rumah? Kulu kilik operasi jenis geng tanjak hitam ni, mana ada duduk diam. Dikerahkan anytime. Baru nak duduk, dapat arahan. Oh ni ada musuh gini, pergi kejar. Itu kerja Sayyidina Ali. Dia komando. Jadi dia pula anak ramai. Siapa yang menyantuni anak? Semua Fatimah buat. Fatimah siapkan makan. Anak pula macam-macam PL lah, anak-anak kecil bagi yang ada anak. Pernah dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah ni, bolehlah benarkan saya ambil pembantu. Ayah kan pemimpin, mesti boleh permit warga asing, apa senang nak urus apa. Ni contoh lah. Takkanlah KDN tak boleh ajar ambil bibik seorang. Sekarang bibik mahal tuan-tuan, jangan main-main. 21,000 nak ambil. Baik aku kahwin je dengan bibik tu. 21,000. Boleh menikah sekali lagi tak? Ni tak rekod lah, jangan nak viral-viral pula. Tidur dalam kereta kan. Ni contoh dilik lepas rakan dilik. Lok mahal sangat 21,000. Dekat 2-3,000 boleh gagah lagi. Jadi Fatimah pun bolehlah abah bagilah membantu seorang bibik ke apa ke. Nabi sebagai seorang ayah, dia ada integriti, tak payah jadikan contoh. Kita orang mandang, apa nak buat macam mana, penat ni. Ginilah, sambil buat kerja berzikir. Subhanallah, alhamdulillah. Dia suruh zikir 3 kali. Kalau saya sehari lepas ayah macam tu, apa perasaan? Tobat peluk status, masuk dalam cerita. Bertuah punya ayah, aku pun tak tolong, dia suruh zikir. Kalau kita lah, tak, Nabi biarlah susah sikit. Tapi tengok Nabi cium tangan dia. Sebab itu menjadi satu petunjuk, kata ulama, ini menunjukkan orang perempuan juga Nabi suka kalau dia aktif, lasak, bekerja kuat. Manusia giat bekerja kuat, tidak peduli ringan dan berat. Bekerja keras, tak kenal penat, hati kukuh, fikiran bulat, memikul tugas, ianya taat. Jadi nombor 1, saudara-saudari sekalian, bekerjalah bersungguh-sungguh kerana ia adalah keberkatan. Islam ini dari sudut bekerja, dia ada satu konsep dia panggil al-itqan. Itqan ni maknanya kerja dengan penuh ketekunan. Kalau ibadah khusyuk, kalau kerja itqan. Orang yang itqan ni dia begitu
tersusun sekali kerja dia. Kalau kita nanti jadi pegawai, kita akan diminta untuk buat perancangan strategik. Kalau ada setengah jabatan, ada buat ISO, ada yang buat EXA. Kita tekun buat benda itu. Walaupun sakit kepala tuan-tuan, kena audit apa semua ni. Tapi sebabkan benda tu semua nak memastikan cara pengurusan kita bertepatan dengan dokumen-dokumen yang kita sendiri setuju untuk nak buat. Macam ISO, write what you do what you write. Apa yang awak dokumenkan, awak kena buat. Apa yang awak buat, awak kena dokumenkan. Dan orang yang ada itqan, dia akan jadi tekun dalam nak melakukan sesuatu. Saudara-saudari sekalian, cuma satu pesanan ya. Bekerja ni, kerja sungguh-sungguh, tapi jangan selok. Kerja bagi nak selok tak boleh juga. Kerja ni dia sederhana lah. Jangan sampai jadi workaholic. You work to live, not live to work. Kita kerja ni sebab kerja, tapi jangan sampai jadi hamba luar biasa sangat. Get a life, family, friends, community, masjid, dakwah, ummah. Banyak lagi portion dalam kehidupan kita ini yang mesti ada work-life balance. Sebab itu orang putih perkenalkan perkataan workaholic. Workaholic ni gabungan daripada perkataan work and alcohol. Dia ada kaitan. Workaholic always addicted to the activity, not to the results. Orang workaholic ini yang dia suka buat kerja itu. Bukannya dia pentingkan bagus tak bagus pencapaian dia, dia punya output dia tak kisah sangat. Dia suka, macam setengah orang suka pergi kerja, dia enjoy je. Pagi-pagi bangun, macam orang pencen, dia dah ketagih pergi kerja. Bangun pagi pakai smart lagi. Bangun pagi, mandi, balik boleh semayang. Lepas tu siap pakai baju smart. Dia dah biasa proses itu. Akhirnya pergilah kedai kopi lah ngeteh. Dengan baju smart, baju korporat, duduk ngeteh. Dia terbiasa. Dia addict dengan aktiviti. Sebab itu di Jepun, dia ada satu problem yang dipanggil sebagai karoshi. Karoshi ni hasil daripada kerja rajin telajak sangat. Orang Jepun dia memang rajin bekerja. Mereka bekerja sekitar 2,124 jam setahun. Ataupun purata 42.5 jam seminggu. Tapi hasilnya berlaku satu keadaan yang dipanggil sebagai karoshi. Karoshi ni death by overwork. Mati mendadak begitu saja kerana terlampau banyak bekerja. Bayangkanlah, setakat daripada bulan Mac tahun 2021 sampai Mac 2022, ada 2,310 kematian karoshi di tempat kerja. Dia kerja memang sampai mati. Luar biasa sekali. Baik itu kita kerja ini bukan kerana workaholic, tapi kita tahu kita kerja ini kerana Allah Ta'ala menilai kita. Bukan sekadar majikan kita menilai. Nabi pun menyebut, man amsa kalal min amali yadaihi amsa maufur lahu. Siapa yang merasa penat lantaran pekerjaannya, maka sepanjang dia merasa penat itu, Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Hadis Tabrani dan Al-Baihaqi. Jadi kita penat, misalnya operasi ke latihan ke apa saja, memang bongkor kan, penat betul, bangun sakit semua badan. Tapi kepenatan kita itu dibalas dengan pengampunan daripada Allah. Jadi kita punya intention bekerja, jangan kerana for the sake of work, hanya kerana kerja. Tak, kita kerja kerana kita tahu yang atas tu menilai kita. Jadi kita akan jadi lebih amanah, berintegriti. Ini barakah namanya, berkat kehidupan kita. Iaitu yang pertama, bekerja bersungguh-sungguh. Yang kedua, bekerjalah dengan amanah. Sebagai penjawat awam, kita kena ingat kita memikul amanah. APMM yang saya ingat ada dia punya lagu sendiri. Kami penjawat awam pun ada lagu penjawat awam sendiri. Nyanyilah kita orang bila perhimpunan. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan. Macam-macam lah nyanyi, ludah dia orang je esok kalau banyak menipu. Orang ludah kita esok.
Benda pertama yang kita nak jaga harta awam. Jangan main-main. Kalau orang kerja syarikat swasta, harta syarikat. Dari segi perundangan, apa saja kepunyaan ataupun milikan ataupun benda-benda di bawah kawalan kerajaan yang dibeli atau disewa beli dengan wang kerajaan atau melalui sumbangan yang diterima atau yang diperolehi menerusi proses perundangan, ianya terdiri daripada kumpulan-kumpulan aset, sama ada harta modal ataupun inventory atau berbentuk fizikal, tanah, bangunan, jalan raya, kenderaan, loji, senjata api, peluru, kelengkapan pejabat, barang luak tak luak, kategori inventory dan bagai-bagai lagi. Dalam bahasa mudah, di tempat kerja kita, semua harta yang ada di tempat kerja itu bukan harta bapak kita. Macam dalam auditorium kita ini, satu pun bukan harta bapak kita dalam ni. Jadi buat cara amanah. Sofa ni bukan harta bapak kita. Semua ada tanda-tanda Q47-nya, kita beritahu ini ada kursi ni, ada kursi ni, ada kursi ni, meja, bunga. Setiap perkara ini adalah amanah yang kita kena jaga. Masa pandemik dulu, kerajaan buat dasar baru, dia panggil sebagai BDR, bekerja dari rumah ataupun work from home. Kita tak ada bantahan polisi BDR ni, suka je kerja pada rumah. Sebab di saat kita pejabat awam stay home apa ni, kerja work from home, orang lain sektor perhotelan dan semua no work, stay at home je, no work pun, tak ada kerja apa. Artis-artis buat video kat rumah, buat kelakar siam tu upload. Review air pun ada, review sambal pun jadilah. Mrs masa tu buat kopi je, tak ada apa nak buat. Kita pejabat awam naik pangkat 2 takuk sehari, tak ada masalah. Gaji jalan. Saya masa work from home suka sebab kita masjid, tak adalah istilah work from home, memang masjid tak pernah tutup, hanya dihadkan aktiviti kepada public. Masjid tetap kena azan, kena ada semayang 5 orang, ada SOP lah. Tapi yang suka sebab tak payah mesyuarat, suka betul tak payah mesyuarat tuan-tuan. Suka sangat orang kerja kerajaan ni kalau tak ada mesyuarat, seronok sebenarnya. Mesyuarat manjang, mesyuarat bukan dekat-dekat, Cameron Highland, Fraser Hill, jauh-jauh lah mesyuarat. Zaman-zaman dulu mesyuarat online sedap betul ya. Dalam kereta ke, steering begini kat telefon. Nampak semua orang mengunyah makan pun nampak, lupa tutup kamera, bawa steering begini. Nampak pula anak kat belakang, rupanya PKP dia bawa anak berjalan, kan salah tu. Lah orang nampak dia bawa anak menyeruk belakang bonet. Tapi suka lah, tak payah keluar daerah mengikut bos kan kerjanya pusing daerah, pergi sana pergi sini, kena menengok. Duduk rumah suka. Tapi kita jangan lupa, jangan sampai tahap kita makan gaji buta. Amanah itu. Kalau kita rujuk Prelim Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2020, dasar bekerja dari rumah, dia letakkan syarat pegawai hendaklah mematuhi. Pertama, sentiasa berada di rumah sebagai tempat bekerja dalam waktu bekerja yang ditetapkan. Tapi berapa orang di kalangan kita yang pecah amanah ini? Location bekerjanya di Kuantan, tapi kita detect dia punya scan MySejahtera di Temeloh. Rupa beli ikan patin sana, dia dan lagi pergi ke Temeloh. Dia pakai surat kepala pejabat untuk SJR, dia jual surat tu, jelah kulu kilim melawat masjid, rupa pergi makan patin. Salah. Orang rasa okey kot sikit-sikit, ini esok tak berkat gaji kita esok. Sama juga seorang pegawai sepanjang tempoh pandemik sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh hari dan waktu bekerja. Tapi berapa anak buah kita mesej tak jawab, dalam grup official pejabat silent, tak ada cakap, tak ada apa. Call memang payah nak angkat bagi alasan nak pakai nak tengok PDPR. Padahal status Facebook dengan profil WhatsApp dia 10 minit sekali bertukar. Sekejap gambar Piramli, sekejap gambar Haji Bakhir, sekejap gambar ni. Kata Mamat ni aku mesej tak jawab, profil tukar semua. Doa itulah, Kaabah lah. Kau jawab mesej pun tak. Nengok ke Kaabah tu tak mudah lah. Kan itu amanah. Orang bukan mesej main-main nak tanya. Orang nak tanya apa status itu, apa
SOP baru, apa giling, dia buat bodoh dalam tu. Keknya profil tukar sokmo. Yang ketiga, hendaklah sentiasa bersedia untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi lain yang diarahkan oleh ketua jabatan dalam tempoh yang munasabah. Begitu juga kaki tangan kerajaan hendaklah taat semua undang-undang, peraturan, perkeliling dan arahan. Contoh yang paling besar sekali adalah Akta Rahsia Rasmi tahun 1972, Akta 88. Benda tu rahsia, minit mesyuarat, surat. Dia boleh viralkan surat orang bincang dalam mesyuarat online. Ini macam mana? Tak amanah. Arahan keselamatan, peraturan pegawai awam kelakuan data tertib 1993, Akta Tata Cara Kewangan 1957. Ada undang-undang. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang mengambil kesempatan. Maka ketika kita pecah amanah itu, hidup kita tidak ada keberkatan. Saudara-saudari sekalian, jangan makan gaji buta. Pandemik ataupun tidak, rakyat dan masyarakat tetap memerlukan kepada perkhidmatan kita, khususnya dalam urusan-urusan yang mustahak. Mungkin PMM tak berapa ketara sangatlah berhadapan dengan publik, tapi kalau kementerian jabatan lain, Roktek mati, nak buat IC anak masuk 12, nak tukar nama owner kereta, nak daftar kelahiran. Pandemik tak pandemik, orang beranak semacam. Nak daftar lagu mana? Nak urusan permit kerja warga asing, urusan kaitan pasport, urusan tukar nama pejabat tanah, urusan NCR, nikah cerai rujuk dari pejabat agama. Pandemik tak pandemik, orang nak menikah juga. Peduli apa dengan COVID? Dia nak nikah juga. Urusan masuk universiti masa itu, urusan mohon beasiswa, macam-macam. Bila rakyat nak berurusan, kita minta maaf, kami BDR, sila buat appointment. Siang kau orang kampung. Bila rakyat nak buat appointment, minta maaf, kaunter semua tutup sebab kluster tempat kerja. Kita ada kes CC1 di sini, sila guna online. Bila guna online, anda adalah pelanggan ke 683. Bila nak selesai masalah itu, orang bunuh diri ramai tu. Sakit kepala. Saudara, sebagai pejabat awam, kita memegang amanah. Ingatlah nasihat orang tua-tua, apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Bila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, betullah terang. Kalau bahu memikul amanah, berhati-hatilah dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajipan mesti ditunaikan. Kalau amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Kalau tak sanggup melaksanakan amanah, jangan bohong, jangan banyak berkelah. Kalau amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Kalau amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan cara bijaksana. Bila amanah tidak berjalan, orang lain jangan disalahkan. Berlaku ihsanlah sesama makhluk. Itulah kemuncak perangai yang elok. Nanti kalau saudara-saudari, tuan-tuan jadi bos, jadilah bos yang ada ihsan. Jagalah kebajikan pekerja. Ini juga amanah juga. Ya'la bin Munrah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia cerita, pernah dia dengan Nabi berjalan, Nabi tegur satu orang laki-laki kerana unta dia ni dia tak jaga elok-elok. Sampai unta tu datang sendiri mengadu kepada Nabi. Unta terpaksa mengadu kepada Nabi. Nabi boleh dengar cakap unta tu. Nabi angguk. Nabi fahamlah. Angguk. Dah habis haduan Nabi. Aina sahibu hazal ba'ir. Mana owner unta ni mana? Faja'a faqala bi'nihi. Datanglah orang kampung cari jumpa. Ya Rasul, ini owner dia. Bi'nihi. Kata Nabi, kamu jual ke saya nak? Kata ya Rasul, kalau tuan yang nak beli, takkanlah saya nak jual, ambil je lah buat sedekah. Kamu ada berapa ekor unta? Ni jelas ekor pun. Kalau kamu bagi, kamu jadi miskin, menyusah orang pula nanti. Jaga je lah unta ni. Cuma kata Nabi, idza dzukirat hadza min amrihi fa annahu syaka kasratal amal wa qilatal alaf fahsinu ilahi. Kamu sebagai owner unta, tolonglah jaga unta elok-elok. Sebab dia mengadu pada aku, engkau bagi dia kerja banyak tapi upahnya sedikit, kata Nabi. Jangan begitu. Jadi sebagai ketua jabatan nanti, janganlah kita menyusah-nyusahkan dengan perkara-perkara yang menyusahkan anak buah.
pukul berapa habis ceramah ni? Dah tak ada iklan dah. Tutup lah, tak ada iklan lah. Maka hadirin hadirat sekalian, ayolah, kalau nak berkat dalam bekerja, jadilah orang yang amanah. Carilah anak buah yang sesuai untuk memegang amanah. Apabila hendak menyerahkan amanah, berikan kepada anak buah yang bermaruah. Kalau amanah hendak diserahkan, serahkan kepada yang teguh beriman. Apabila amanah hendak berlanjut, serahkan pada yang patut-patut. Kalau amanah hendak kekal, serahkan pada orang yang berakal. Kalau amanah hendak bermanfaat, serahkan kepada orang yang taat. Apabila amanah hendak berjaya, serahkan pada orang yang boleh dipercaya. Kalau amanah nak diwariskan, wariskan kepada yang rela berkorban. Apabila mencari orang megang amanah, carilah yang tidak bercabang lidah. Kalau amanah hendak diberi, berikan kepada orang hak sedar diri. Sebelum amanah diberikan kepada orang, kelebihannya dia tengok, kelemahannya kita timbang-timbang. Ingat di pejabat, orang drama ramai, kuatlah main drama. Rupanya anak buah ni saya pun baru tahu juga. Kita di office, kita ada grup WhatsApp official, mana-mana jabatan pun ada. Dalam tu kita adalah anak buah pun ramai. Grup official ni kerjanya membodik kita je. Mana kan, okey saya cadangkan gini. Beres bos, terbaik bos, terbaik. Semua terbaik belaka. Rupanya geng-geng ni dia ada satu lagi grup WhatsApp. Yang mana kerja grup tu ngutuk kita pula kerjanya. Yang mana kita tak ada dalam tu. Dalam grup official semua bodek muka manis. Dalam grup saya lagi nyumpah seranah. Bengong bos, ingat tak ada kerja kita ni. Dia sedap ngarah dia sama dia. Wah dia kata. Maka drama ni memang tak boleh elak di mana-mana. Ada orang tanya, kita dengan bos ni boleh bodek ke tak boleh bodek sebenarnya? Apa hukum membodek bos? Abu Musa al-Asy'ari cerita, pernah Nabi dengar satu orang sahabat, dia puji kawan dia lebih-lebih sangat. Puji ni hebat, dia ni bagus, dia ni. Nabi saum pada dia, ahlaktum au qata'tum zahrul rajuli. Kata Nabi, engkau telah membinasakan punggung kawanmu. Sahabat semua heran. Ni hadis Bukhari Muslim. Engkau telah memotong punggung kawanmu. Mana Nabi tak suka orang bodek luar-luar biasa sangat. Sehingga kan kata Umar Al-Khattab, al-madah wa zabah. Puji yang terlampau tinggi, itu kamu menyembelih orang. Kita terlampau sangat membodek bos, jet tayar sampai 4-4 ke atas. Melampau sangat dia punya jet, sikit-sikit dah lah. Tak boleh. Yang ditegah adalah kita memuji benda tak wujud. Contohnya kita puji bos kita dermawan, padahal dia bapak lah kedekutnya. Kita puji orang ni bagus. Belanja bila kuat dalam bodek. Pun kita puji dia handsome, kurus. Padahal punggung dengan pinggang dia pun kita tak tahu mana satu. Mana sepinggang pun tak tahu. Umur 30, pinggang tak ada dah. Pujian sebegini yang salah dari segi agama. Tapi kalau memuji kebaikan untuk kita sebagai rasa appreciate kepada dia, itu tak jadi masalah. Apa yang mustahak muslimin muslimat sekalian, kerjalah elok-elok. Kerana ia adalah berkat kepada kita. Dan hasil daripada pekerjaan kita nanti, kita sedekah, kita infak, bantulah orang-orang yang memerlukan. Di luar sana, tanpa kita sedar, begitu ramai sekali orang-orang yang sedang kesusahan sekarang ini, dek kerana pandemik. Mereka ni bukan lagi B40 lagi, bawah pada B40 pada. Mari kita sama-sama bantu mereka dengan mengutamakan kepada infak, zakat, sedekah dan juga wakaf. Sebenarnya banyak yang nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan petang ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Saya serahkan kembali majlis ini kepada pengacara majlis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah.